السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك. أما بعد. Yang ketujuh kata Ibnu Abidin. Yang ketujuh fatwa daripada Imam Ibnu Abidin pada menyatakan tentang keharusan menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahawasanya setengah daripada perkara bid'ah yang mahmudah, satu perkara yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dengan bid'ah. Tetapi bid'ah tidak bermakna sesuatu itu sesat ataupun haram. Kerana bid'ah itu merujuk kepada ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Jadi sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan semuanya dihukumkan dengan sesat dan haram. Karena di sana para sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan perkara yang tidak dilakukan dan tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ni'matil bid'atu hazik, merujuk kepada sembahyang tarawih yang diadakan secara berjamaah daripada malam pertama sehingga malam terakhir daripada Ramadan, dan itu tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu termasuk daripada perkara bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, seperti mana perkataan Al-Imam Syafi'i yang telah kita nyatakan pada awal daripada pengajian kita. Kata beliau, al-bid'atu bid'atan, bid'ah terbahagi kepada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, sehingga dihimpunkan oleh para ulama terdapat 300 hadis yang mengkhususkan hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin minan nar. Di antara hadis yang mengkhususkan keumuman hadis ini yaitu hadis man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama kami ini ma laysa minhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan perkara yang diada-adakan itu yang tidak datang daripada agama, yang tidak ada usul di dalam agama, fahuwa raddun ay mardudun, maka barulah tertolak. Adapun perkara-perkara yang ada asal di dalam agama seperti menyambut maulid, Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyambut maulid baginda seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnain. Nabi ditanya tentang puasa pada hari Isnin. Mengapakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zaka yaumu wulidtu fi. Pada hari itu hari aku dilahirkan. Bermakna menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai asal dan dasar di dalam agama, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyambut akan maulid baginda dengan berpuasa. Maka inilah kaedah dan pemahaman para ulama ahli sunnati wal jamaah untuk menyatakan bahawasanya sambutan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji ataupun bid'ah hasanah, seperti mana fatwa yang telah kita sebutkan sebelum daripada tu. Di antaranya ialah fatwa daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, fatwa daripada Al-Hafiz Suyuti, daripada Al-Hafiz Sakhawi dan lain-lain. Kemudian kita lihat kepada perkataan Al-Imam Ibn Abidin, salah seorang daripada ulama yang besar. Kata beliau, ketahuilah olehmu bahawasanya setengah daripada perkara bid'ah yang mahmudah. Mana kata setengah, mana kata ada lagi nak lain. Mana kata dalam agama kita tu ada yang namanya bid'ah mahmudah ataupun bid'ah hasanah. Suatu perkara yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkara tadi tidak menyalahi Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, maka itu disebutkan sebagai bid'ah yang mahmudah ataupun bid'ah yang hasanah, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Setengah daripada perkara bid'ah yang mahmudah itu membuat perayaan maulidin Nabi di bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkan dia, yang dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya lagi, yakni kata Ibnu Abidin, maka berkumpul untuk mendengarkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setengah daripada sebesar-besar qurabat. Qurabat maknanya ialah jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita berhimpun merayakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu setengah daripada sebesar-besar qurabat. Qurabat maknanya jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama kita, khususnya para ulama daripada Hadramaut, daripada Yaman, mereka mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap minggu. Kita situ aja setiap tahun kita mula. Ya pun kadang-kadang kita si mula pasal takut orang kata sesat maulid Nabi. Kalau birthday kita orang si ingat, marah kita. Nah, orang lupa birthday kita, marah, siap madah lagi. Ibu lupa birthday aku, lah. Tapi kalau maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam masih boleh sesat, ingat kepada maulid Nabi jadi sesat. Maka kita telah sebutkan akan dalil-dalil seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sebutkan bagaimana Abu Lahab diangkat ataupun diringankan azab pada hari Isnin kerana bergembira dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentulah orang Islam, orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka bergembira baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kelebihan yang lebih besar yang didapati oleh Abi Lahab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, seperti mana perkataan Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, salah seorang daripada ulama hadis yang besar. Beliau menyatakan, iza haza kafiran ja'a zammuhu wa tabyadahu fil jahimi mukhallada ata yaumal isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada faman dhannu bil amri alladhi kana tulu umrihi bi ahmada masuran wa mata muwahhida. Kata beliau, kalau orang kafir tu, yakni Abu Lahab, yang telah datang di dalam Al-Quran satu surah yang lengkap mencela Abu Lahab dengan tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua-dua tangan daripada Abu Lahab. Telah datang riwayat setiap daripada hari Isnin bahawasanya diringankan azab Abu Lahab kerana
lisururi bi Ahmada, bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dikhabarkan oleh Suwaibah, hamba perempuan kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kerana gembira Abu Lahab memerdekakan Suwaibah dan menyuruh Suwaibah untuk menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Abu Lahab belum mengetahui bahawasanya ia adalah Rasulullah. Dengan sebab bergembira memerdekakan Suwaibah, Allah Taala meringankan azab pada setiap hari Isnin. Famadzannu bil 'abdi alladzi kana tulu umrihi. Bagaimana dengan hamba Allah yang sepanjang daripada kehidupannya seumpama dengan kita? Bi Ahmada masrura, dengan Nabi Muhammad kita gembira. Wa mata muwahhida, dan kita mati di dalam keadaan mentauhidkan Allah. Maka sudah tentu kita akan mendapat kelebihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Maka pandangan yang mengatakan boleh menyambut Maulid itu bukan pandangan imam-imam di kampung kita, Tok Bilal di kampung kita, bukan. Pandangan yang mengatakan boleh sambut Maulid itu ialah pandangan jamahir, jumhur daripada para ulama yang besar-besar, termasuk ulama-ulama hadis seumpama Imam Suyuti, seumpama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Sakhawi, Imam Ibnu Abidin dan lain-lain. Jadi kalaupun kita setuju, kita nak pegang dengan pandangan yang mengatakan Maulid Nabi itu adalah bid'ah yang sesat, boleh. Tapi pakai kitab pun saja. Jangan tuduh orang lain sesat. Kenapa? Orang lain berpegang kepada fatwa daripada kibaril ulama, ulama-ulama yang besar dan ulama-ulama yang mu'tabar. Bukan pandangan kitab pun. Tok Imam Ibnu Abidin, ulama besar dalam mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, ulama yang besar yang menjadi pegangan kepada pengikut-pengikut mazhab Maliki ataupun Hanafi, mazhab. Lupa mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki. Seumpama Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala. Jadi masalah menyambut Maulid itu merentasi mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i aja, bahkan mazhab yang lain juga. Tokoh-tokoh mereka mengharuskan dan menyatakan bahawasanya menyambut Maulid itu termasuk daripada bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Seorang yang menyambut akan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bergembira dengan Rasulullah, maka itu akan mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran supaya kita bergembira dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Rasulullah, dengan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, yakni kelebihan Al-Quran yang Allah taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan kepada umat Nabi, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalam ayat yang lain dan tafsiran yang terbaik adalah ayat mentafsirkan ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Rasulullah melainkan menjadi rahmat. Mana kata rahmat di situ maknanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan lagi dengan pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dinakalkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Fabizalika falyafrahu, maka dengan yang demikian, yakni kelebihan Allah dan rahmat Allah, maka dengan yang demikian itu hendaklah kamu bergembira. Allah Ta'ala memerintahkan supaya gembira dengan Al-Quran yang diturunkan kepada gembira dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa khairum mimma yajma'un, dan itulah yang paling baik yang mana mereka berhimpun. Kalau kita berhimpun, maka itulah perhimpunan yang terbaik, yakni untuk bergembira dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya lagi, yakni kata Ibnu Abidin, maka berkumpul untuk mendengarkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setengah daripada sebesar-besar qurabat,
yakni setengah daripada jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu para ulama, khususnya para ulama habaib, mereka mengatakan bahawasanya berada di dalam majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalamnya ada qasidah memuji baginda, di dalamnya ada salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada kisah Maulid Nabi, itu boleh melembutkan akan hati-hati manusia. Kalau hati kita tu jenis yang keras, susah mau menangis, duduklah dalam majlis Maulid. InsyaAllah dengan barakah majlis kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita akan jadi lembut, senang kita nak menangis. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suka orang yang hatinya keras. Orang hati keras, adapun orang-orang beriman, hati mereka itu penuh dengan rahmah, hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, hati yang melihat hamba Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan belas kasihan. Maka katanya, kerana barang yang melengkapi di atasnya daripada mukjizat dan banyak salawat-salawat. Kenapa? Dalam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang mukjizat-mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Maulid Nabi diceritakan daripada lahirnya Nabi ketika Aminah masih mengandung akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diceritakan dalam kisah-kisah Maulid. Bila lahir Nabi terpadamnya api Majusi dan sebagainya yang tidak pernah padam 1000 tahun. Ini menunjukkan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan berkhitan. Ada orang petikai riwayat Nabi lahir dalam keadaan berkhitan. Sedangkan ulama kita menyebutkan akan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir makhtunan dalam keadaan berkhitan dan banyak riwayat. Maka kalaupun riwayat itu adalah riwayat yang dhaif, maka itu diterima. Ini di dalam masalah sirah, masalah manaqib, bukan masalah hukum hakam. Maka para ulama memasukkan hadis-hadis yang tidak kuat kedudukannya, tetapi masih lagi di dalam kategori hadis yang dhaif sebagai contoh, bukan hadis yang palsu, bukan hadis yang maudhu'. Maka itu adalah amalan daripada para ulama hadis, di mana mereka meringankan pada riwayah tentang manaqib sirah dan sebagainya. Maka kita akan dapati di dalam semua kitab-kitab sirah mengandungi hadis-hadis yang dhaif, dan itu merupakan amalan yang telah berlaku daripada semenjak dahulu lagi. Adapun yang kita mesti menggunakan hadis yang sahih itu di dalam masalah al-ahkam, masalah hukum hakam, nak menetapkan halal dan haram, dan juga di dalam masalah akidah. Adapun di dalam masalah fadailul a'mal, masalah targhib wa tarhib, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, bahawasanya telah sepakat ulama mustahab digalakkan kita beramal dengan hadis-hadis yang dhaif di dalam masalah fadailul a'mal, targhib wa tarhib, manaqib sirah dan sebagainya yang telah kita sebutkan. Baik, habis. Maka dalamnya banyak bersalawat. Dalam majlis Maulid Nabi kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Ibnu Abidin itu disebutkan dalam syarah Ibnu Abidin ala Maulid Ibni Hajar. Imam Ibn Hajar dah tulis kitab Maulid, kemudian disyarahkan oleh Imam Ibnu Abidin. Kemudian yang ke-8, fatwa daripada Ibnu Taimiyah. Atau kita ambil pandangan Ibnu Taimiyah sendiri, kerana orang-orang Wahabi yang mempertikaikan Maulidin Nabi, mereka berpegang kepada Ibnu Taimiyah. Atau kita nak dengar apa pandangan Ibnu Taimiyah dalam masalah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah, fa ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Arti perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka membesarkan maulid dan dijadikan mausiman. Mausiman tu kita mengadakan secara bermusim. Jadi musim tu kalimah Arab, kita Melayu panggil musim, Arab panggil mausima. Mausim mana musim. Kita jadikan sambutan maulid secara bermusim, kata Ibnu Taimiyah,
membuat akan dia oleh setengah manusia, diadakan oleh sebahagian daripada manusia, yakni membesarkan maulid dan mengadakan secara bermusim akan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan adalah baginya padanya pahala yang besar. Ibnu Taimiyah sendiri madah dapat pahala yang besar. Kita maulah maulid secara bermusim. Orang Wahabi yang itu lawan Tok Guru. Nah, semua ikut pandangan Ibnu Taimiyah. Bila kita kata Ibnu Taimiyah salah kalau masalah tu, semua madah salah. Orang Wahabi tu kalau Tok Gurunya pun asyik ada salah. Mun orang kritik Tok Gurunya marah sidak Wahabi. Tapi kalau ulama nak lain senang hati je. Imam Syafi'i salah lah masalah tu. Imam Syafi'i salah. Yang madah Imam Syafi'i salah. Imam Syafi'i kalau nak banding dengan Ibnu Taimiyah, si dapat kita nak banding kerana Imam Syafi'i itu imam salaf. Ibnu Taimiyah hidup pada kurun yang ke-7, jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Syafi'i lahir tahun 150 daripada hijrah dalam lingkungan salaf. Dan Imam Syafi'i diakui oleh para ulama seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, murid kepada Imam Syafi'i. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Kalau bukan kerana Imam Syafi'i, nescaya kami tidak memahami makna hadis. Bahkan Al-Imam Syafi'i digelar namanya sebagai Nasirus Sunnah, orang yang membantu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hari tu Wahabi si segan silu mengatakan Imam Syafi'i si faham hadis. Dalam masalah tu Imam Syafi'i si faham hadis katanya. Nya hadis 40 pun si hafal. Imam Syafi'i Muwatta alam dada, kitab Muwatta bagi Imam Malik hafal, umur 15 tahun dah hafal Muwatta. Kita 15 tahun apa dia hafal kita. Imam Syafi'i umur 15 tahun dah hafal Muwatta. Hadis yang ada di dalam dada Imam Syafi'i ada ratusan ribu. Bahkan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Al-Imam Syafi'i disebut dengan Al-Silsilatuz Zahabiyah. Silsilah Zahabiyah. Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik, Imam Malik ambil daripada Nafi', Nafi' ambil daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan silsilah Az-Zahabiyah. Silsilah keemasan. Nafi' guru kepada Al-Imam Syafi'i. Nafi' ambil daripada Ibnu Umar, sahabat Nabi yang besar, min kibarus sahabat. Dan Ibnu Umar mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama tambah lagi, Imam Ahmad ambil daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik, Imam Malik ambil daripada Nafi', Nafi' ambil daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar ambil daripada Rasulullah. Itu adalah silsilah Az-Zahabiyah, silsilah keemasan. Kenapa semua tu ulama-ulama yang besar? Tiba-tiba dari itu, orang yang bahasa Arab si tahu apa, baca kitab Arab pun si pandai, baca baris pun tunggang langgang, boleh mengatakan Al-Imam Syafi'i si faham hadis dan sebagainya daripada perkataan-perkataan yang sangat jijik untuk kita katakan kepada imam-imam yang menjadi tokoh panutan umat. Para ulama yang datang setelah daripada Al-Imam Syafi'i yang besar-besar tidak pernah mengatakan Imam Syafi'i tidak memahami akan hadis. Tapi hari itu ada orang yang boleh kata macamnya. Ada orang yang berani kata macamnya. Yang berlaku pada akhir zaman. Maka kata Ibnu Taimiyah bahawasanya orang yang maulah sambutan maulid secara bermusim untuk membesarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun membesarkan maulid Nabi, itu ada baginya pahala yang besar kerana elok qasadnya, kerana niatnya elok. Kita sambut maulid, niat kita apa? Niat kita nak membesarkan maulid Nabi, bergembira dengan maulid Nabi, membesarkan Nabi. Dalamnya ada bacaan Al-Quran, dalamnya ada selawat, dalamnya ada sedekah, makan dan sebagainya. Itu semua perkara yang baik. Makanya dapat pahala yang besar kerana qasadnya yang baik. Kerana Nabi sebut bahawa innamal a'malu bin niyat. Hanya saja amal jadi dengan niat yang baik. Al-umur bimaqasidiha, kaedah di dalam agama kita, suatu perkara dilihat kepada maqasid. Tujuannya apa? Niatnya apa? Kalau niatnya baik maka baik. Dan menyambut maulid tidak menyalahi syarak. Kalau niat baik tapi perkara yang kita maulah menyalahi syarak, si baik juga.
Nah, niat kita baik, kita nak tolong janda sebelah rumah kita, tapi kita pergi curi duit orang. Contoh, niat kita baik nak tolong janda sebelah rumah. Janda tu mana lakinya matilah. Nak si janda si mau tolong, nak janda tolong. Nah, contoh, pergi ambil duit orang, pergi menipu orang, pergi scam orang kerana nak nolong orang susah sebagai contoh. Ya si boleh. Kenapa? Caranya salah, caranya haram walaupun niat yang baik. Tapi dalam masalah tu cara Yasi menyalahi Quran, menyalahi sunnah. Maka qasadnya baik, niatnya baik, maka seseorang yang menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qasad, dengan niat membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diadakan secara bermusim, itu akan mendapat pahala yang besar. Siapa kata? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Takut saya mau pakai ulama lain tu Ibnu Taimiyah. Asyik mau pakai Ibnu Taimiyah juga. Ini nak ulama. Pandangan ulama lain kita dah sebut. Imam-imam Al-Hafiz yang besar-besar kita dah sebut. Kemudian kita sebut pandangan imam mereka, semua ikut juga. Hari ni nak ulama. Mereka dah tutup hati mereka, dah tutup telinga mereka daripada mendengar akan kebenaran, seolah-olah mereka lebih memahami agama daripada para ulama yang mu'tabar, yang besar-besar, yang mana mereka menghafal ratusan ribu hadis di dalam dada-dada mereka dan mereka memahamikan kaedah-kaedah agama. Adapun kita nak ikut kepada ulama. Kenapa yang kata bid'ah, yang kata sesat maulid Nabi ya bukan ulama? Kita nak ikut kepada ulama. Kenapa yang kata boleh sambut maulid, bahkan dapat pahala menyambut maulid, itu adalah para ulama yang besar-besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan Allah Taala perintahkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang alim kalau kita si tahu. Tanya orang alim, tanya Imam Ibn Hajar, tanya Imam Suyuti, tanya Imam As-Sakhawi, tanya Imam Ibnu Abidin, bahkan tanya Imam Ibnu Taimiyah dalam masalah itu. Dan Ibnu Taimiyah menyatakan bahawasanya orang yang menyambut dan membesarkan maulid mendapat pahala. Kenapa? Niatnya adalah niat yang baik, niat yang suci, niat yang murni, mengikut kepada landasan daripada syarak. Dan tujuannya apa? Tujuan daripada menyambut maulid adalah membesarnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'zim li Rasulillah, membesarkan baginda, memuliakan baginda. Membesarkan dan memuliakan baginda itu perkara yang dituntut di dalam agama. Karena orang yang menghina dan merendahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad, terkeluar daripada agama. Orang yang menghina, mencela, merendahkan kedudukan baginda, keluar daripada agama, murtad. Maka membesarkan dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, itu adalah merupakan perkara yang wajib, perkara yang mesti ada di dalam hati setiap daripada individu muslim, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqi alal itlaq. Wajib kita beriktikad, wajib kita simpan dalam hati kita dan kita jazam sungguh-sungguh yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal-afdal kejadian, seafdal-afdal makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala alal itlaq, secara mutlak. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu ada dalam hati kita, membesarkan dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah seorang daripada sahabat Nabi namanya Nuaiman masih belum dapat meninggalkan tabiat minum, masih minum. Jadi Nabi hukumnya, ada sahabat yang nak cela Nuaiman, ada sahabat yang nak laknat Nuaiman dengan perbuatannya, tapi Nabi tegah, Nabi larang. Jangan kamu mencela Nuaiman. Kenapa? Di dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Begitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jelas Nuaiman melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tapi kerana dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, itu boleh menjadi asbab Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya dan memasukkannya dalam syurga. Di dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pada hari akhirat kelak ada seorang
yang ditunjukkan akan segala kotak, ditunjukkan kotak dosanya yang besar-besar. Di hadapannya tu kotak dosa besar-besar semua, kotak dosa. Kemudian orang tadi jadi takut dengan kotak dosa. Allah Ta'ala kata jangan takut, karena di sana ada satu kotak yang kecil. Lalu disuruh buka kotak yang kecil itu. Di dalam kotak itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kotak yang kecil Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosa yang ada di dalam kotak-kotak yang besar, dan Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Maka besar kalimah la ilaha illallah. Jangan sekali kita menghina orang yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu adalah kalimah yang sangat agung, kalimah yang maha besar, kalimah yang membezakan kita dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun yang melakukan maksiat. Kita mohonkan keampunan baginya, kita nasihatnya, tapi jangan benci, karena di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian berkata Imam Abu Syamah, Imam Abu Syamah guru kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Syamah, guru Imam Nawawi, tok guru kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi kita dah tahu hebat, tok gurunya. Anak murid jadi hebat tu kerana tok guru hebat lah. Nah, untuk guru cap ayam, nah anak murid jadi cap apa? Cap sardin. Nah, kerana tok guru hebat, muridnya hebat. Maka Imam Abu Syamah tu guru kepada Imam Nawawi, kata beliau, setengah daripada seelok-elok barang yang dimengadakan dia pada zaman kami, barang bid'ah yang diadakan pada zaman kami itu yang paling elok, kata Imam Abu Syamah, ialah barang yang telah dikerjakan tiap-tiap tahun pada hari yang muafakat bagi hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Syamah guru kepada Imam Nawawi kata, perkara yang elok, perkara yang baik yang diada-adakan, mana kata bid'ah, tapi bid'ah yang baik pada zaman kami itu ialah barang yang dikerjakan tiap-tiap tahun. Mana kata setiap daripada setahun sekali menyambut akan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan benda yang berterusan sampai ke zaman kita gitu. Bukan di Malaysia ajak sambut Maulid, bahkan kita boleh lihat di internet seluruh dunia pada hari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala manusia yang di dalam hatinya ada rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menunjukkan dan menzahirkan rasa cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Wahabi si dapat nak sekat cinta manusia kepada Rasulullah. Walaupun macam-macam mereka bawa dalil untuk menidakkan sambutan Maulid, tapi manusia yang di dalam hatinya ada cinta dan rindu kepada Rasulullah, mereka si lalik, mereka si peduli. Lebih lagi ada pandangan-pandangan ulama. Maka sebabnya sebahagian daripada ulama mengatakan dalil boleh menyambut Maulid tu sibuh dalil daripada Quran Sunnah, sibuh. Cukup dalil cinta yang ada di dalam hati umat Islam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebesar-besar daripada dalil. Kenapa? Karena si ada manusia yang boleh sekat. Bila ada cinta kita kepada Rasulullah, segala yang berkait dengan Rasulullah, maka kita akan rasa besar dan kita akan membesarkannya. Nah, maka sebabnya kata ulama memadai dengan dalil kecintaan. Orang yang keluar rami-rami sambut Maulid, membesarkan Maulid Nabi, bukan semua tahu dalil, bukan semua tahu fatwa ulama. Tapi pasal apa mereka keluar? Pasal apa mereka terpanggil untuk keluar berarak 3 km? Jauh 3 km tu, kena musim panas lagi. Kita pernah berarak. Nah, masa raya bagus masuk ke pasar nun, pusing. Dalam lebih kurang 3 km ke berapa kilometer. Nah, kita nak jenis jarang-jarang jogging tu, pasar juga balik seminggu, lenguh kaki-kaki, berpeluh. Tapi pasal apa kita mula? Karena kita rasa Rasulullah ada dengan kita. Kita rasa rindu kepada Rasulullah, kita rasa sayang kepada Rasulullah, maka kita zahirkan dengan sedikit daripada peluh yang kita keluarkan untuk kita mengingati dan menghayati bagaimana perjalanan hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih jauh dan lebih susah daripada kita.
Mun kita setakat ia ajak pun kita dah rasa lelah. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat yang berhijrah daripada Mekah dan Madinah, meninggalkan segala harta mereka, tinggal rumah, pergi sehelai sepinggang aja, semata-mata untuk pastikan agama ini sampai kepada kita gitu. Maka sebab ia kita kena berterima kasih kepada Rasulullah dan para sahabat, karena asbab perjuangan pengorbanan mereka lah kita dapat mengejapi akan Islam pada itu. Kemudian yang ke-10, kita nak habiskan topik tu. Yang ke-10 kata Syekh Husain bin Muhammad Makhluf Syekhul Azhar rahimahullahu taala, salah satu daripada Syekhul Azhar. Syekhul Azhar tu maknanya ialah orang yang paling tinggi, dilantik sebagai ketua di Al-Azhar di Mesir. Syekhul Azhar. Kata beliau, dan menghidupkan maulid Nabi dengan ini tariqah, dengan jalan ini, sekalipun tidak datang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pada masa salafus salih, tiada zaman Rasulullah, tiada pada masa salafus salih, tetapinya tiada mengapa dengan dia dan adalah sunnah hasanah. Atau kata mantan Syekhul Azhar, Syekh Syekh Hasanin. Syekh Hasanin Makhluf namanya. Syekh Hasanin Makhluf. Ulama besar Syekh Hasanin Makhluf tu. Ada himpunan fatwa-fatwa beliau yang menjadi rujukan. Beliau menyatakan bahawasanya walaupun cara nak kita maulah tu sambut maulid si ada zaman Rasulullah, si ada zaman salafus salih, tapi si ada masalah. Bahkan katanya apa? Itu termasuk daripada sunnah hasanah. Apa makna sunnah hasanah? Satu tariqah yang baik, satu jalan yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah au kama qala. Siapa-siapa yang buat satu sunnah yang baik, kata Nabi, yakni jalan yang baik, makanya dapat pahala, dan nya dapat pahala juga bagi orang yang mengikuti kepada cara yang mereka, cara yang nyamulah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan dengan sunnah hasanah. Kemudian kata Muhammad Asy-Syazili, Syekhul Jami' Al-Azam di Tunisia. Syekh Masjid Al-Azam di Tunisia, namanya Muhammad Syazili. Wajib di atas kami membesarkan tiap-tiap barang yang bersangkutan paut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunat, bukan bid'ah, katanya wajib pada kami membesarkan akan tiap-tiap barang yang bersangkut paut dengan Rasulullah. Maulid Nabi itu bersangkut paut dengan Rasulullah, kita wajib membesarkan Rasulullah, maka barang yang bersangkut paut dengan Rasulullah kita akan besarkan. Ini kata Syekh Muhammad Syazili, Syekhul Jami' Al-Azam di Tunisia. Maka di antaranya itu, di antara yang bersangkut paut dengan Rasulullah ialah membesarkan hari perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengadakan ihtifal dengan barang yang diharuskan pada syarak. Ihtifal dengan barang yang diharuskan pada syarak. Jangan kita sambut dengan barang yang diharamkan pada syarak. Minum arak, campur lelaki perempuan, yazid boleh. Tapi ihtifal yang diadakan oleh umat Islam, khususnya di Malaysia, sempena dengan Maulid Nabi, adakah itu perkara yang haram? Perarakan sebagai contoh, ada orang kata berarak tu haram. Pasal apa? Berarak haram. Nah, berarak si haram. Yang haram ada percampuran lelaki perempuan. Dan itu termasuk daripada hukum yang aridi. Kita sih boleh kata perarakan yang haram. Kalau perarakan yang tidak bercampur lelaki perempuan, apa hukumnya? Haram juga. Maka perarakan asalnya hukum harus. Kalau macam ya polis berarak haram semua, hari merdeka haram semua lah perarakan. Masalah campur ya bab lain. Perarakan yang sendiri dibenarkan di dalam agama kita. Bahkan ketika mana kita menunaikan haji, kita berarak daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Ya orang panggil apa ya? Rami-rami ya. Orang panggil berarak. Oh kalau si boleh lah malah macamnya. Dan perarakan yang diadakan sempena Maulid Nabi itu, seperti mana kata para guru kami di Mekah, bahawasanya mengikut kepada Safa, mengikut kepada sa'i. Nah, sa'i daripada Safa ke Marwah. Mengambil idea daripada sa'i, daripada Safa ke Marwah. Bahkan
orang-orang Mekah pada zaman dulu sebelum daripada Wahabi jajah Jazirah Arab tu. Ulama-ulama dan rakyat Mekah pada masa dulu bila masuk Maulid Nabi mereka akan berarak daripada Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Tujuan apa perarakan diadakan? Untuk menjiwai terit dan jerih hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tujuannya. Sama juga kita di berarak tujuan apa? Kita nak rasa susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah. Kita jalan raya bagus pakai kasut, kadang kasut harga 300-400. Nah, kasut dok kita pakai ya. Rasulullah pakai selipar aja. Nah, Rasulullah berjalan di padang pasir. Jalan di padang pasir dengan jalan di atas jalan tar sama. Nah, cuba kita jogging di tepi pantai kita. Dengan kita jogging di track dekat taman. Lain. Nah, setengah kilometer ya kita dah rasa ke tak? 2 kilometer. Kenapa berat kaki kita? Sama, susah. Tapi kita melayakan apa? Kita nak rasa. Supaya apa? Dalam hati kita timbul rasa bersyukur dan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat yang meneruskan perjuangan Islam sehingga sampai kepada kita gitu. Kemudian yang ke-12 dan yang terakhir daripada fatwa ulama. Kata Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Jumhuriyati Masril Al-Arabiyah. Mufti Mesir tu. Mantan mufti Mesir. Tok guru kami. Alhamdulillah kami belajar di Mesir. Ketika majlis nerima ijazah mufti Mesir, Dr. Ali Jum'ah tu, mantan mufti Mesir tu yang hadir dan yang mengijazahkan segala sanad ilmunya secara umum, dan kita alhamdulillah kita dapat. Dan beliau Imam Dr. Ali Jum'ah tu adalah ulama yang disebut sebagai ensiklopedia bergerak. Kenapa? Karena banyak kitab yang dibaca dan banyak hafalan kitab. Bahkan yang ingat semua, nombor-nombornya ingat semua. Untuk mufti Mesir. Bahkan sebelum daripada beliau, Masjid Al-Azhar masa saya ada sunyi sikit daripada pengajian ilmu. Sehingga beliau datang, beliau mengajar di Masjid Al-Azhar sehingga lahir ramai daripada murid-murid beliau, ulama-ulama besar yang ada kini itu, di antaranya Dr. Syekh Usamah Al-Azhari. Orang yang muda tapi Masya Allah alim, hafalannya Masya Allah sangat kuat. Mengajar si nangga kitab, hafal dalam kepala. Untuk muridnya Dr. Syekh Usamah As-Sayyid Al-Azhari hafizahullah ta'ala masih ada tu, masih ada juga mufti Mesir tu. Masa kes di Mesir dulu nya kena tembak. Ada orang nak bunuh ya. Nya nak turun pergi masjid nak baca khutbah, orang tembak dengan peluru tabur. Pengganas nak tembak nak bunuh. Kenapa? Nya tu antara orang yang kuat lawan Wahabi di Mesir. Lawan Sidak Ikhwan, golongan yang ekstrim di dalam agama. Jadi ditembak, tapi karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, satu peluru pun si kena. Bahkan jarak antara orang yang tembak dengannya tadi jarak yang sangat dekat, tapi si kena, Allah Ta'ala jaga. Ini di antara karamah kemuliaan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, yang berlaku kepada Dr. Ali Jum'ah hafizahullah Ta'ala. Kita boleh nanggal dalam YouTube lekat peristiwa ya. Nah, nya pergi lagi ke masjid baca khutbah. Kita lah kalau kes macam ni tapuklah rumah kita orang toksik, pergi khutbah lagi. Kayak ada anak muridnya yang berdiri jaganya dalam YouTube ya. Tapi kalau orang nak tembak boleh lagi, tapi nya si takut. Nah, nya si takut kenapa? Karena hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam khutbahnya nya menyebut tentang kelompok Khawarij yang Nabi sebut sebagai kilabun nar, di neraka. Kelompok Khawarij yang memahami agama secara ekstrim dan mengkafirkan umat Islam yang tidak sefahaman dengan mereka, itu Nabi sebut sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, iza laqitumu faqtulu, apabila berjumpa dengan mereka kelompok-kelompok Khawarij ini, maka hendaklah kamu perangi. Nabi suruh kita perang, dan beliau memerangi kelompok Khawarij ini di Mesir. Sebab itu beliau sangat dimusuhi oleh kelompok Khawarij yang ada di Mesir, yang melampau, yang menuduh kerajaan sebagai tauhid, kerajaan
umat Islam berada dalam kesesatan dan sebagainya, umat Islam tidak berada di dalam iman dan sebagainya, daripada tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka itu yang berlaku kepada beliau. Dr. Ali Jum'ah namanya, Ali Jum'ah. Tapi kalau kita type di Google lah, kita type Dr. Ali Goma'ah, G-O-M-A-A. Sebab orang Mesir Jum'ahnya sebut Gum'ah. Nah, Gum'ah. Orang Arab Mesir huruf jim sebut huruf Gha. Kalau kita pergi ke Mesir, nya sebut ya ragul, ya ragul. Bukan ragul ya. Ragul tu mana lelaki. Rajulun. Nya sebut rajulun. Ragulun. Rajulun disebut ragulun. Ya ragul. Hai hero. Hai lelaki. Macam ni lah. Kita mula-mula pergi, apa rogul-rogul? Siapa kena rogul lah? Ya rogul, ya rogul. Rajulun. Jim jadi kau. Itu lahjah Nasriyah. Nah, lahjah orang Mesir. Jadi disebut dengan Gum'ah. Nah, Dr. Ali Gum'ah. Nah, nyaurut ta nyasi sebut orang Mesir Gum'ah aja, nyasi sebut Gum'ah macam kita. Kita Gum'ah ada bunyi ta marbutah nyasi. Kalau Aisyah disebut Aisyah. Tiada bunyi tak marbutah. Orang cara sebut. Jadi Gum'ah, mantan mufti Mesir. Lamanya mufti Mesir. Nah, jadi mufti di Mesir. Tuduhnya pro kepada yang sebelumnya, sebelum Sisi tu siapa presiden Mesir? Husni Mubarak. Orang tuduh yang macam-macam, mufti kerajaan gila kuasa dan sebagainya. Maka habis kejadiannya, nya letak jawatan. Nya si letak jawatan. Orang nak offernya jawatan Syekhul Azhar si maunya. Kalau kita kata gila jawatan, kita kena ingat sikit. Ulama-ulama Mesir tu bukan macam ulama-ulama kita Malaysia. Kita pegang jawatan, kita dibayar gaji. Di Mesir tu, nya bukan macam Malaysia, ada gaji-gaji khas. Kalau ada allowance pun berapa ratus genih saja, berapa si sampai 500 ringgit kita, dan sidak si ambil daripada duit dia. Bahkan sidak ada usaha untuk dapatkan duit dan perbelanjaan. Syekh Ali Jum'ah tu datang daripada keturunan yang kaya, ayahnya orang kaya, businessman. Bahkan ulama-ulama seperti Syekhul Azhar yang ada kini tu, Syekh Dr. Ahmad Tayyib, si ambil 1 sen pun daripada gaji Syekhul Azhar. Macam ni kita nak kata mereka ada dunia dalam hati mereka. Mereka terikat dengan kerajaan. Saya mereka ambil kasi takut. Kita takut cakap pasal apa? Pasal takut kena buang kerja. Di Mesir si pensyarah Al-Azhar, Universiti Al-Azhar tu universiti wakaf. Bukan ada gaji macam kita. Kita ada PhD, gaji kita 11,000. Kalau di Mesir, gaji baru 500 genih. 500 genih sampai 500 ringgit Malaysia. Dolok lah. Pergi mengajar universiti pakai basikal. Pensyarah ada 2 PhD, pakai basikal saja. Nah, asyik sama. Macam ni kita kata orang macam tu ada dunia dalam hati mereka. Mereka bercakap kenapa nak jaga periuk nasib mereka. Mereka asyik takut. Orang Mesir, orang yang sangat kuat tawakal mereka kepada Allah. Bukan kata ulama mereka, orang awam mereka. Orang awam mereka, orang biasa mereka pun kuat kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Mesir itu antara orang yang berani. Bahkan Nabi SAW sebut di dalam hadis bahawasanya yang tentera yang terbaik adalah tentera Mesir. Kibti, bangsa Kibti. Mesir itu asal bangsa Kibti, tentera yang terbaik. Mesir pernah berperang dengan Israel, dengan Yahudi, dan Mesir menang. Itu sejarah. Nah, Mesir pernah, dan orang Yahudi sangat takut dengan orang Mesir. Kenapa? Karena sidak orang berani. Kecil-kecil je. Kecil-kecil je. Orang Mesir, umur baru berapa tahun, mula kejar orang tua, kejar berat-berat. Kita, orang kita, anak kita nak umur berapa besar-besar pun siapa. Orang perempuan sidak, perempuan. Bukan orang lelaki, orang perempuan. Pikul tongges sikit di kepala. Mbak dengan kaki sikit tongges. Tolak dengan kaki sikit, atas kepala sikit. Tongges, orang perempuan. Kita orang lelaki kita, mbak tongges sikit pun si dapat dah. Kuat tenaga Allah Ta'ala jadikan orang Mesir. Kalau tonggesnya boleh husung macam ya, kalau kita kahwin dengan perempuan Mesir, sila hari bulan, kalau kita kelahi dengannya, nya husung kita. Tikam, ikut tingkap lah. Tidak kuat.
Dulu ada juga teringin nak kahwin dengan orang Mesir dulu, mula-mula pergi ke Mesir tu ada juga teringin nangga sidak kacak-kacak nak belum kahwin kita saya umur baru berapa awal 20-an. Satu ketika kita pergi ke pasar ikan di Mesir tu, disebut suk tu pasar. Satu kali kita nangga ada orang perempuan kelahi dengan orang lelaki dalam pasar. Kelahi memang kelahi, ada Arab kelahi nak Arab Mesir kelahi. Memang benar-benar lah. Yang bercakap biasa pun dah macam kelahi nak. Tok nang kelahi benar-benar. Bila yang kelahi yang marah tadi, orang perempuan ya, yang angkat meja tempat letak ikan ya. Meja batu. Meja batu terbalit meja ya. Yang angkat meja terbalit, meja batu. Bila ambil nang gaya lu jadi cancel. Sik mau aku. Kalau batu berat macam ni hanya boleh terbalitkan, kita nak kurus kering tu, lalu ambil kurus je lah. Sekalinya jentik je. Kelahi dengannya, jentik je. Terbang kita, ikut tingkap lah, ikut penjan lah. Sia-sia mati kita. Lalu sik jadi. Ada nak baik, ada kawan-kawan kita kahwin dengan Arab Mesir nak baik-baik pun ada, alhamdulillah. Lembut-lembut juga ada. Tapi biasa, kebiasaan sidak ya kasar. Anak kasar. Kita tu ada lembut. Jadi yang kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan kepada orang Mesir. Baik, sikit lagi. Habiskan sikit lagi. Kata mantan mufti Mesir Dr. Ali Jum'ah hafizahullah Ta'ala, ihtifal dengan zikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seafdal-afdal amalan dan qurabat. Amalan yang paling afdal. Kenapa? Bersangkut paut dengan Nabi dan membesarkan Nabi, memuliakan Nabi, dan itu adalah seafdal-afdal daripada qurabat. Kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, perbanyakkan kita menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya ibarah daripada gembira dan kasih bagi Nabi dan kasih kepada Nabi itu adalah asal daripada asal-asal iman. Kasih cinta kepada Nabi ya adalah asal daripada iman. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah aku, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dikasihi daripada kedua ibu bapanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia keseluruhan. Maka mencintai Rasulullah adalah usul daripada usul keimanan. Maka ketika mana kita menyambut maulid, itu ibarah daripada kita gembira dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah merupakan perkara yang paling besar, perkara yang paling afdal, dan perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi pendapat-pendapat para ulama tentang ini masalah. Banyak sebenarnya. Tu dipilih dalam kitab kita tu ada 12 pandangan dan 12 fatwa. Bagi orang yang nak terima, cukuplah dengan 12 pandangan tu. Bagi orang yang si mau terima, kita tambah 1000 dalil pun yang si akan terima. Tapi untuk kita yang menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita gembira, cukup untuk sebagai dalil, sebagai hujah kepada kita bahawasanya menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang dibenarkan pada syarak, dan orang yang menyambutnya mendapat pahala. Dan banyak lagi pendapat-pendapat para ulama tentang ini masalah. Kami rasakanlah, cukuplah bagi mereka yang tilik dan untuk mengetahui dalil-dalil ihtifal maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sebenarnya. Bagi orang yang nak kaji, orang yang nak tilik, kata sambut maulid itu adalah perkara yang dibolehkan, bahkan perkara yang baik dalam agama, cukup dengan pandangan-pandangan ulama-ulama besar yang muktabar yang telah kita nyatakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita berhenti dulu. Mudah-mudahan dan manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari itu. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah dalam penyampaian. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.